أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Maha berkat serta Maha tinggi. Maha berkat serta Maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Dan memanglah ia Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk memuji, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan ia Maha kuasa membalas amal kamu lagi Maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan. Dan ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Dan demi sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritan meraung-raung, sedang ia menggelegak. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang-orang yang mendakwa menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar. Maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Mulk atau dikenali surah Tabaraka. Surah yang ke-67 pada juzuk yang ke-29. Bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang sebahagian daripada dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tujuan manusia diciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini tentang ciptaan Allah yang agung, yang tiada kelemahan dan cacat celah, yang menjadi penat dan membuang masa sia-sia bagi orang yang cuba mencari kelemahannya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang azab yang Allah sediakan kepada dua golongan penyesat di kalangan makhluknya. Yang pertama bernama syaitan. Yang kedua bernama orang-orang kafir. Maka Allah menjelaskan bagaimana keadaan neraka ketika mana menerima kumpulan pertama ahli neraka.
Kemudian Allah SWT menjelaskan bagaimana orang-orang kafir mengakui kesalahan dan kesilapan mereka. Dan mengetahui bahawa mereka lebih layak neraka berbanding syurga. Disebabkan dosa dan kemaksiatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha tinggi Allah, maha suci Allah. Perkataan tabaraka memberi maksud ta'azama, yang maha agung. Atau memberi maksud ta'ala, yang maha tinggi. Zatnya daripada segala sesuatu. Yang menyengutuinya atau yang disekutuinya. Dan perkataan tabaraka juga memberi maksud ay kathura khairuhu wa in'amuhu. Banyaknya kebaikan dan nikmat yang Allah bagi. Maka disebut perkataan tabarakalladzi. Maha suci Allah yang paling banyak mengurniakan kebaikan dan nikmat kepada kamu. Yang tinggi zatnya. Yang agung akan kemuliaannya. Kemudian Allah menyebut alladzi biyadihil mulk. Perkataan alladzi biyadihil mulk, yang Allah ini sifatnya biyadihil mulk, pemilik sebenar akan segala kekuasaan, yakni kekuasaan mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala bersendirian dengan kekuasaan mutlak yang tidak boleh dicabar. Semua perkara di bawah kekuasaan Allah, izin Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Manusia secara zahir sahaja berkuasa, walau mereka tidak berkuasa. Dan bukti manusia tidak berkuasa, mereka akhirnya tunduk kepada sunnatullah, yakni mati. Mereka tunduk pada sunnatullah, yakni tua. Mereka tunduk pada sunnatullah, yakni sakit. Mereka tunduk pada sunnatullah, yakni lemah. Mereka tunduk pada sunnatullah, mereka digulingkan dan digilirkan kuasa. Tak ada orang pun berkuasa mutlak. Melainkan Allah Ta'ala akan cepat tunjuk bagaimana hilang kuasa mereka. Bukan diganti, bukan mungkin dijatuhkan, bukan mungkin dihumbang ke dalam penjara akhirnya. Begitu kesudahan setiap kuasa manusia. Berakhir dengan kehinaan, berakhir dengan kematian. Manakala Allah tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah lah pemilik kekuasaan dan kerajaan yang sebenar. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Bila Allah menyebut ala kulli syai', semua benda hatta kumang yang paling kecil sekali, Allah berkuasa ke atasnya. Semua yang sesuatu. Sekecil-kecil makhluk, baik tumbuhan, baik binatang, apatah lagi manusia, ataupun jin, ataupun syaitan, ataupun malaikat, atau seluruh makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, semuanya di bawah tasarrufnya. Maksud tasarruf, pengendaliannya. Pengurusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengikut apa yang Allah nak. Allah nak angkat, Allah nak turunkan. Allah nak beri nikmat, Allah nak mengambil nikmat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak akan ditanya akan segala hukumnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tak ditanya apa yang dia buat. Fa'alul lima yurid. Allah buat ikut suka dia. Yang ikut kekuasaan yang dia. Manusia pula akan ditanya. Kita buat apa Tuhan tanya. Kenapa kita tak ada kuasa hak bertasarruf? Harta. Kalau kita miliki harta bukan hak kita. Akhirnya bagaimana ia bertukar tangan? Kita hanya memiliki amanah untuk kita laksanakan. Yang akan ditanya oleh Allah. Allah SWT tidak ditanya apa pun dia buat. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dikehendak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tuhan tak ditanya apa dia buat. Kamu yang akan ditanya. Manusia yang faham kaedah ini. Maka apa pun yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah syariatkan, kita tak perlu tanya. Kenapa? Kerana Allah berkuasa mutlak. Dan yang kedua, kuasa Allah ini dengan sifatnya bijaksana. Dia tak macam manusia. Manusia kalau tunjuk kuasa, nampak tolol dia. Dan kuasa dia tunjuk bodohnya, dia tunjuk zalim dia, dia tunjuk kejam dia. Allah dengan kuasanya menunjukkan kebijaksanaannya. Menunjukkan hikmahnya. Ini kehebatan kesempurnaan kuasa Allah. Yang saya sebut manusia kalau dia rasa berkuasa je, mula dia bertindak bodoh. Mula dia bertindak zalim. Mula dia bertindak menindas. Mula dia bertindak dengan sifat keakuannya. Akhirnya dia jatuh. Tapi Allah dengan sifatnya kuasa yang bijaksana. Ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah SWT
menyebut di manakah tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Apa bukti? Allah yang berkuasa atas sesuatu. Maka Allah menyebut kuasa dia. Apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayah. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup. Iaitu kuasa Allah. Allah yang menciptakan mati atau hidup sesuatu. Tuan-tuan, nilai sesuatu ialah hidup atau mati dia. Bila benda tu dah mati, dah tak ada nilai. Siapa pun dia. Hatta orang paling kita sayang, orang yang paling kita suka, kalau dia mati, nilai dia dah tak ada. Tanah dan kubur. Barang-barang kita pun kalau dah mati tak berguna, akhirnya kita pun buang. Tak ada nilai. Allah yang meletak nilainya. Dengan ciptakan mati dan hidup. Baik, bila kita sebut perkataan mati di sini, di antara tanda-tanda, Allah Ta'ala sebut 3 tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, kekuasaan dan kerajaannya, pada 3 tanda-tanda kebesarannya. Maka pertama Allah menyebut allazi khalaqal mauta wal hayah. Baik, yang menciptakan mati. Apa maksud mati? Mati memberi maksud. Pertama kita nak beritahu mati dan hidup adalah makhluk Allah. Kerana itu disebut dalam hadis yang sahih, bagaimana kelak mati ini dibawa antara syurga dan neraka dengan gambarannya sebagai seekor kibash, kambing biri-biri. Kemudian ditanya kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, kamu kenal ni apa? Jawab mereka, kenal, mati. Maka dia tanya pada ahli syurga, ni kenal apa dia ni? Kata ahli syurga, kenal, ini mati. Lalu ditundukkannya, lalu disembelih. Lalu diseru, wahai ahli syurga, ketahuilah, nikmatilah kamu akan nikmat syurga, tiada lagi kematian selepas ini. Kemudian diseru pada ahli neraka, wahai neraka, rasakan azab yang dilakukan oleh kamu sendiri, tidak ada lagi kematian selepas ini. Mati ini makhluk Allah. Hidup juga makhluk Allah. Tapi ada makhluk Allah, Allah jadikan ia berterusan. Antara makhluk Allah yang Allah jadikan berterusan ialah makhluknya bernama hidup. Dan Allah berikan kita hidup selama-lamanya. Kematian kita di dunia cuma berpindah alam. Realiti ni kita masih hidup. Kita cuma berpindah alam. Manakala mati, dia akan sampai waktunya, dia akan tak ada. Sebagai ahli syurga dah tak ada mati lagi. Ada makhluk Allah, saya katakan Allah ciptakannya untuk abadi. Antaranya syurga, Allah ciptakannya untuk abadi. Syurga selamanya ada. Dia tak akan, sampai masa syurga pun hilang. Tak, syurga dia abadi. Antaranya ialah neraka. Neraka sifatnya abadi. Allah ciptakan neraka dan sifatnya abadi. Untuk terus azab orang-orang yang menderhaka kepada Allah Ta'ala. Baik, dialah yang menjadikan mati. Dimulakan mati untuk mengingatkan manusia akan nikmat mereka sebelumnya mereka tidak ada. Tidak ada, kita ialah mati. Dan kalau kita sebut mati tu apa? Tak ada. Dulu ada kuliah ni, akhirnya tak ada. Mati. Dulu ada kat kampung kita, sekarang dah tak ada. Mati. Dulu bersama dengan kita dalam keluarga, tak ada. Mati. Mati berarti suatu benda yang dah tak wujud. Tak wujud benda itu. Maka itu mati. Allah memulakan dengan menyatakan kamu sebelum ada ni, kamu mati. Maksudnya kita tak ada. Dan itu Allah sebut dalam ayat yang lain. Hal ata alal insan hinum minaddah lam yakun syai'an madhkura. Apakah mereka tak sampai ilmu dan maklumat pengetahuan bahawa mereka dahulu tak ada? Mereka dahulu tak ada, baru ada. Tak ada itu maksudnya mati. Kamu tak wujud apa? Mati yang kita yang lalu di dunia itu, ia jauh lebih, kita katakan, lebih ringan berbanding mati yang kita dulu tak wujud langsung. Dari sudut untuk menjadi dalil dan bukti bagaimana manusia akan dihidupkan kembali. Kemudian Allah menyebut wal hayah, dan dijadikan kamu kembali hidup. Pertama saya sebut, Allah sebut mati dulu, supaya kita tahu nikmat kita ada kat dunia. Yang kedua, Allah nak beritahu kita, macam saya sebut tadi, Allah jadikan kita manusia untuk hidup selama-lamanya. Cuma beza bila mati kita kat dunia ini sebagai satu perpindahan alam ke alam barzakh. Kita keluar daripada alam roh menuju alam janin. Alam janin menuju alam syahadah, yakni alam dunia. Alam dunia menuju alam barzakh. Dan alam barzakh menuju alam akhirat. Dan di situ menuju ke alam syurga atau neraka. Maka kita berpindah. Maka Allah sebut dulu mati, dulu kita tak ada. Kemudian Allah sebut hidup. Kerana hidup kita Allah ciptakan ini untuk selama-lamanya. Kemudian kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya ini untuk menguji kamu. Siapa yang paling baik amalannya? Kata ulama, maksud paling baik amalan ialah paling ikhlas amalannya.
Yang paling ikhlas. Supaya kita dalam hidup ini beramal, letakkan fokus kita ikhlas. Lebih daripada nilainya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk ikhlas kepada Allah. Siap kita bukan tengok berapa jumlah rakaat kita solat. Bukan kita melihat fokus kita pada berapa duit kita derma dan infak. Tapi lihatlah pada keikhlasan. Kita mengaji Quran, fokus pada keikhlasan kita. Kita buat apa-apa pun fokus pada keikhlasan pada Allah. Kerana keikhlasan menjadikan sesuatu itu terbaik. Walau ia kecil, dia jadi terbaik. Apatah lagi kalau dia besar. Maka maksud liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan terbaik ialah amalan yang ikhlas. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah Maha Perkasa. Yang ini yang mensyariatkan, yang menjaga segala peraturan. Sebab bila kita sebut Allah nak uji kita, uji dengan apa? Dengan syariatnya. Dengan perintah, dengan larangan. Dan kita kena tahu yang menjaga syariat ini Allah. Andai kata manusia mensia-siakannya, syariat tetap tertegak. Kalau ada manusia, saya tak nak semayang. Saya tak nak puasa. Ini puasa semayang. Ini Allah punya syariat. Allah yang Maha Perkasa akan jaga. Walaupun kamu tak nak jaga. Akhirnya kita tengok walaupun orang tu tak nak semayang, tetap ada orang semayang. Walau orang tu tak nak tutup aurat, tetap akan ada orang tutup aurat. Walau ada orang tak nak puasa, tetap akan ada orang puasa. Walau ada orang tak nak pergi haji, tak nak pergi umrah, suka dia lah, duit dia, tetap akan ada orang pergi umrah dan haji. Kenapa? Allah yang menurunkan syariat, Allah akan jaga. Dan syariat Allah tak akan pupus. Walaupun kita lihat secara perundangan, banyak negara tak nak buat. Tetapi Allah kekalkan syariat ini dalam Quran dan Sunnah. Dia tak boleh dihapuskan. Dia tetap dipelajari. Dia biasanya tuan-tuan suatu benda dah tak buat, orang pun dah tak nak belajar, tak buat. Tapi itu beza syariat Islam. Walau orang tak nak buat, syariat itu dipelajari. Akhirnya orang-orang bukan Islam belajar tentang syariat. Kita tak nak tegakkan syariat. Akhirnya syariat ini akan tertegak di tempat lain di kalangan orang-orang yang ikhlas pada Allah. Sebab itu walaupun kalau kita ambil kira selepas kejatuhan kerajaan Islam hampir 100 tahun. Yang Islam jatuh secara tidak rasmi 1923. Secara rasmi 1924. Seperti tahun ni 100 tahun atau tahun depan 100 tahun. Maka tidak ada lagi undang-undang Islam seperti hudud, qisas. Namun ia tetap kekal dalam Quran dan hadis. Dan dipelajari. Tak pernah pun ada yang mampu cuba menghalang untuk dipelajari. Walaupun mereka buat silibus, jangan diajar benda ni undang-undang Islam. Tetap dipelajari. Maka kekal undang-undang Islam dia ketahui dan disampaikan. Walaupun kita mungkin mengajar kat masjid surau je. Tetap orang tahu. Ini undang-undang Allah. Maka ini Allah sebut tentang Aziz. Allah berkuasa. Kemudian Al-Ghafur. Kenapa Allah ikuti dengan perkataan Ghafur? Kerana bila kita buat perintah Allah adalah lemah kita. Dulu tak buat, sekarang baru nak buat. Allah tu pengampun. Dulu buat Ustaz tapi lebih kurang lah. Allah Maha Pengampun. Maka Allah Ta'ala dalam menurunkan perintahnya. Namun kita katakan Allah yang jaga perintah itu walaupun kita tak nak jaga. Yang kedua, di sebalik kecuaian kita lalu kita nak kembali kepada perintah Allah. Allah tu pengampun. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang dalil Tuhan yang menciptakan hidup dan mati untuk manusia. Dan Allah sekaligus beritahu apa tujuannya. Uji kamu untuk lihat siapa paling baik amalan. Kita bukan diuji dengan benda-benda yang ada depan kita. Tapi hakikat ujian itu ialah keikhlasan kita. Kalau manusia semua faham, kita diuji. Mak ayah kita diuji. Pasangan kita diuji. Anak-anak kita diuji. Semua manusia yang berada di sekeliling kita. Bukan binatang dan jin. Adalah ujian Allah pada kita. Dia suruh untuk buat apa yang terbaik. Maksudnya kalau berlaku sesuatu kita dengan makhluk-makhluk Allah ini, maka buktikan apa yang terbaik kita boleh buat. Yang Allah Ta'ala perintah. Bila kita berbalah misalnya, apa yang terbaik kita boleh buat yang Allah perintah. Itu ujiannya. Ketika mana kita suka sebagai contoh. Apa terbaik yang Allah suruhkan, yang Allah perintahkan bila kita suka. Apabila kita nak bermuamalah dengan seseorang, apa yang terbaik untuk kita buat? Sebagai contoh kita peniaga. Apa terbaik bila kita berniaga dengan orang?
Maka kita sentiasa fikir apa terbaik. Yang Allah suruh. Kalau kita tidur misalnya, apa yang terbaik ketika mana kita nak tidur? Apa yang terbaik? Oh, kita berwuduknya, kita ngadap kiblat, sekian. Sentiasa fikir yang terbaik, lalu kita ikhlaskan diri kita. Kalau kita sebut bekerja, apa terbaik dalam kerja kita? Kalau kita menjadi suami atau isteri atau anak atau mak atau apa terbaik sebagai seorang ibu, ayah, sebagai ahli masyarakat. Itu cara orang beriman berfikir. Dengan melihat fungsinya, dengan ujian Allah Ta'ala padanya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, kata Imam Ibn Abi Hatim dan Qatadah, ketika mana menafsirkan ayat allazi khalaqal mauta wal hayah, Tuhan yang menciptakan mati dan hidup. Katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azalla bani adam bil maut wa ja'ala ad-dunya dar hayatin summa dar mautin wa ja'al al-akhirata dar jazain summa dar baqain. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghina anak-anak Adam dengan kematian. Maksudnya, anak-anak Adam ni dia ada satu perangai. Kita lah anak Adam. Kita ada sifat sombong. Kok mana pun kita ada sombong cara kita lah. Maka Allah Ta'ala menundukkan kesombongan kita dengan kematian. Mati. Kemudian Allah jadikan dunia ini negeri hidup, kemudian negeri mati. Maksudnya hidup sekejap, kemudian mati. Dan Allah menjadikan akhirat negeri balasan, kemudian negeri kekal abadi. Jadi supaya kita tahu, bila Allah Ta'ala menyebut tentang allazi khalaqal mauta. Mauta itu maksudnya apa? Maksud Allah jadikan kematian bagi setiap anak Adam. Dan Allah jadikan negeri dunia ini negeri hidup dan negeri mati. Itu maut. Itu maut memberi maksud kat dunia. Wal hayah dan hidup maksudnya ialah akhirat. Kita kekal selamanya. Untuk mendapat balasan. Kata para ulama tafsir, kenapa dimulakan mati berbanding hidup? Allazi khalaqal mauta wal hayah. Kerana ia menjadi penyeru yang kuat untuk kita beramal. Tuan-tuan, bila kita ingat mati, itu je kita kuat nak beramal. Kalau kita ingat hidup, tak kuat beramal. Kalau kita ingat nak mati. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan nak mati esok lusa. Kuat tak nak beramal? Kuatlah nak beramal. Bersungguhlah nak beramal. Kerana itu Allah letak mati dulu. Kerana ia adalah motivasi sebenar dalam beramal. Kerana itu kita lihat orang yang banyak amal soleh. Mereka ni pasti di kalangan orang yang paling banyak ingat mati. Kalau kita tengok orang-orang yang buat amal soleh lebih kurang, cincai-cincai, pasti orang ni tak ingat mati. Kalau tak percaya, tanya dia. Buat lebih kurang, kadang nak pergi. Tak nak pergi, sudah. Nak sembahyang Jumaat, pergi sembahyang. Kalau tak nak sembahyang, tak payah sembahyang. Nak buat tu, dia buat. Tanya dia, awak ingat mati tak? Pasti mati jauh daripada dia. Tapi, orang-orang yang ingat mati ni semangat dia ibadat kuat. Dia tengok kat cermin, semua dah berubah. Daripada kepala sampai ke janggut. Misai. Maka ini penyemarak semangat dia. Dia tengok diri dia makin tua, nak berlari dah tak boleh. Dia tengok kawan-kawan sebaya dengan dia, dah pergi dulu. Maka semangat dia makin kuat untuk beribadat. Dan itu dimulakan mati dulu. Kerana ialah penyeru motivasi kita untuk buat amalan. Tidak sampai sudah, bila kita rasa panjang umur, bila kita rasa muda, ini yang melalaikan kita daripada beramal. Dan ini yang menyebabkan kita bertangguh-tangguh sampai bila-bila. Kemudian kata Allah, dalam dalil kebesaran kekuasaan Allah yang kedua, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia Allah yang menjadikan 7 petala langit secara berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu takkan dapati pada ciptaan Allah itu sebarang kecacatan. Tafawud, tak ada sikit pun kecacatan. Farji'il basar. Tak percaya, ulang pandangan. Tengok lagi. Hal tara min futub. Adakah kamu nampak ada pecah-pecah, rosak-rosak? Macam tuan-tuan tengok bumbung rumah tuan-tuan. Tengok bumbung rumah kita dah retak. Baru setahun beli rumah. Tengok bumbung rumah kita. Baru baiki, retak pula. Cacat banyak. Tapi lihatlah langit. Kat mana bocor langit? Kat mana retak langit semenjak diceritakan? Semenjak tuan-tuan pernah mendongak ke langit sampai sekarang, apakah ada kecacatan pada langit yang kita lihat? Kita pandang ke atas, pandang ke atas. Tidak pernah ada kecacatan waktu kita pandang ke atas. Tuan-tuan lihatlah ke atas, lihatlah bulan, lihatlah matahari. Lihatlah segala bintang-bintangnya. Lihatlah segala planet-planetnya. Lihat semua benda di atas. Lalu soalan,
nampak cacat. Nampak tak cacat? Itu tanda apa? Kebesaran Allah. Tuan-tuan, kita manusia, buat bangunan hebat mana pun, lama-lama nampak cacat. Nampak apa lama-lama? Nampak uduh. Mula nampak rumah dia, pergi lawa rumah. Jenis Minangkabau. Wah, mula-mula lah. 5 bumbung, tanda 5 rukun Islam. Mula-mula. Dah lama apa jemur tengok. Orang tak nampak dah dia, lawa. Apa benda pun yang kita buat lawa hari ni, lama-lama jemur dipandang, lalu nampak cacat. Dulu kita mula buat kereta. Oi, nampak perfect. Dululah. Lama-lama tengok. Kalau nak bagi pun tak nak lah. Mula nampak cacat. Setiap kali kita melihat apa yang manusia cipta, kita mulakan jemur. Walau dulu kita puji melangit. Tapi bila kita lihat kejadian Allah. Tuan-tuan tengok, yang Allah suruh kita tengok langit. Tuan-tuan, langit yang Allah suruh kita lihat ini. Kerana lemahnya kita untuk melihat hakikat langit. Perkataan as-sama' ay maddatun la ya'lamu haqiqataha illallah. Langit yang tuan-tuan tengok ni tuan-tuan, kita tak tahu pun hakikat dia. Kita cuma tengok langit-langit itu atas lah. Kalau kita minta apa definisi langit, tuan-tuan hanya mampu kata ke atas tu langit. Di atas itu langit. Ada bulan, ada bintangnya, ada matahari, ada planetnya. Itulah langit. Tuan-tuan, langit yang kita tengok ni kita belum mencapai pun satu lapis langit lagi. Belum capai. Sebab itu kita baca hadis Isra' Mi'raj. Nabi SAW naik ke langit. Dan jarak untuk satu langit itu ialah 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, kita ni, pandangan kita paling jauh tengok sampai bila? Sampai mana? Pandangan normal kita dengan kawasan datam ke 1 km, 2 km. Kita tengok di laut. Kalau kita pakai teropong, berapa kita boleh tengok? Boleh tengok mungkin 100 km katakan dia buat teleskop. 1000 km. Ini 500 tahun. Nabi SAW. Malaikat dia nak naik satu langit ke satu langit. Allah jadikan sifat malaikat perkasa dengan sayapnya. Yang kuat. Dan sayap malaikat ni besar menutup bumi ni. Dia kibas tu. Kayaknya dengan kelajuan dia pun dia mengambil masa yang cukup panjang untuk sampai setiap langit. Dan perjalanan rentas paling cepat dilalui oleh seorang manusia bernama Nabi Muhammad SAW. Perjalanan itu tidak mampu dilakukan oleh burak. Burak pun lambat kalau dia jalan. Sebab itu Nabi SAW tambak burak di Baitul Maqdis, kemudian Nabi naik sendiri. Perjalanan burak untuk sekadar Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun Baitul Maqdis nak naik ke langit, burak tak mampu. Kalau burak naik juga lambat. Mungkin berbulan pun sampai. Lambat. Sebab itu bukan kenderaan sebenar untuk perjalanan sebahagian malam. Apa kenderaan sebenar? Allah menukar kekuatan Rasulullah menjadi kekuatan malaikat. Transformasi. Ketika mana Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Nabi sebagai seorang manusia kekuatannya. Sebab itu Nabi perlukan kenderaan bernama burak. Maka burak menjadi kenderaan Rasul. Kenapa? Sebab waktu itu Rasulullah masih bersifat dengan sifat manusia dia. Tetapi ketika mana Rasul tambak burak, kemudian Nabi SAW berjemaah dengan seluruh para Nabi. Mengimamkan mereka. Kemudian Nabi naik daripada situ bukan gunakan burak. Bersama dengan malaikat Jibril. Naik sampai ke langit pertama, maka malaikat Jibril memberi salam kepada malaikat penjaga langit. Lalu malaikat ini bertanya, "Man? Siapa?" Ni Jibril naik tiap-tiap hari pun kena tanya, "Siapa?" Jibril kata, "Jibril." "Wa man ma'ak?" "Siapa bersamamu?" Maka jawab Jibril, "Muhammad." Maka malaikat ni bertanya, "Hal ursil?" Adakah ia telah diutuskan? Dipanggil ke? Dijemput ke? Rasul ke dia? Lalu kata Jibril, "Naam, laqad ursil." Diutuskan. Maka dibuka pintu langit pertama. Naik. Langit kedua pula. Setiap perjalanan itu dalam perjalanan biasa 500 tahun. Sebab itu kita ni tuan-tuan tak dapat lihat lagi hakikat langit sungguh. Tuan-tuan cuma tengok, bulan langit tu. Tak, belum lagi. Masih lagi berada di tahap mukaddimah. Sebab itu kita tak mampu. Allah kata, lihat ke langit. Dengan ilmu kita ratus tahun, dengan kajian NASA-nya, apa benda lagi, ilmu falak, ilmu astronomi dan sebagainya, belum mencapai hakikat apa pun. Kita tak habis lagi cerita planet Marikh, tak habis lagi. Jangan cerita kat lain. Planet Marikh ni tak jumpa lagi. Duk berlombor lagi, China, India, mereka, Rusia. Bulan pun tak habis lagi. Yang ni mendarat depan belah utara, yang ni belah selatan. Yang ni hujung bulan mendarat. Yang ni sekian-sekian. Masih belum tahu pun hakikat bulan.
Masih belum dapat buat kemah kat bulan, kita berpiknik kat bulan. Belum boleh buat. Mereka buat satu syarikat Virgin. Syarikat melancong ke bulan. Untuk semua orang boleh naik, bayar sekian-sekian ratus ribu. Hanya lalu ikut bulan, bukan singgah bulan. Lalu tengok. Bulan pun belum capai hakikat macam mana langit yang lain. Yang Nabi SAW satu-satunya manusia yang mampu melihat langit itu dalam keadaan baginda hidup. Dalam keadaan Rasulullah hidup dan Nabi dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Maka nak beritahu luasnya kerajaan Allah. Disebut bahawa bila seorang itu mati, maka matanya akan terbuka. Kita mati, mata terbuka. Masih kuliah je mata tertutup. Nanti mati mata terbuka belaka. Jangan bimbang. Apa hikmah mata terbuka? Yang pertama disebut dalam hadis kerana melihat roh keluar daripada badan. Yang kedua kata ulama kerana melihat kerajaan Allah langit yang luas. Dia macam terkejut. Luas. Kita sekarang selama ni tengok ni hebat kat dunia. Nanti kita akan lihat ke atas, kita takjub. Melihat keluasan malakutullah, kerajaan Allah. Begitu takjub. Dan apa berlaku roh ini pun naik ke langit. Dan hadis disebut bagaimana malaikat rahmat mengiringi roh sesudah dicabut oleh malakul maut. Malakul maut dia tak boleh pegang roh, dia cuma cabut. Itu kerja dia. Mengiringnya itu sifat malaikat rahmat atau malaikat azab. Bila datang, bila dia orang baik, malaikat rahmat akan iring dia. Membawa bersamanya kain kafan daripada syurga, kapur barus daripada syurga, dan menukar pakaiannya kepada kafan syurga. Untuk melayakkan dia naik ke langit. Ahli dunia mengkafankan dia dengan kafan dunia untuk layak dia masuk kubur. Maka dia kafankan dengan kafan syurga. Lalu dia naik ke langit. Dengan membawa bau wangi semerbak. Setiap kali dia melalui setiap langit yang dia lalui, maka malaikat-malaikat memujinya dan memanggil sebaik-baik namanya. Dipuji dan disebut sebaik-baik nama. Kemudian dia angkat satu langit ke satu langit sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi semua orang beriman akan naik ke Sidratul Muntaha, tapi pada alam rohnya. Sekarang tak boleh naik. Nak naik kena cepat mati. Ini minta mati baiklah maksudnya. Ini yang kita sebut orang beriman rindu dengan kematian. Bila dia melihat perjalanan mati ini dengan mauqi, dia macam kita diarak sebagai seorang raja yang agung. Dengan malaikat-malaikat yang mengiringinya. Naik satu langit ke satu langit. Tuan-tuan kalau kita sedar benda tu, tak ada benda dunia ni. Tak ada apa dunia yang kecil ni. Yang kita diuji seketika. Sakit demamnya, sedikit ujian-ujian yang tertentu. Tak ada apa berbanding indahnya perjalanan ke langit. Kerana itu bila Allah sebut tentang lihatlah langit. Kerana kamu tak pernah mencapai hakikat langit walaupun sedikit ilmu kamu. Kita cuma akhirnya mendefinisikan langit apa yang berada di atas. Yang saya katakan bulan pun belum selesai lagi cerita kita. Dah berapa puluh tahun dah bulan tu, dah berapa bilion dah habis. Belum habis lagi cerita bulan. Ada air ke tak ada air, pernah merekah ke tak pernah merekah, dan sebagainya. Misteri-misteri, planet marih. Banyak lagi ceritanya. Kita belum mencapai even satu langit. Apa tadi nak sebut? 7 langit yang Allah sebut. Sab'an samawatin tibaqa. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit. Yang tak tercapai di ilmu kita. Cukup Allah kata kalau kamu tengok atas, kamu tak nampak cacat. Cukup itu sebagai lemahnya kita. Sehingga kata Allah Ta'ala, sumarji'il basar. Cuba ulang lagi tengok. Yang qalib ilaikal basar khasian. Kamu akan pernah. Bukan kamu akan membazir waktu kamu. Wahuasi. Apa maksud membazir? Membazir kamu cari kelemahan ciptaan Allah. Tentang sebagaimana membazirnya manusia mencari kelemahan syariat. Ini syariat Allah yang maha sempurna ini. Awak membazir je untuk cuba tolak syariat. Wa imma syariat tutup aurat. Wa imma syariat solat. Syariat pengharaman arak. Pengharaman judi. Cubalah cari kelemahan dia. Awak buang masa awak. Kan ini datang dari Allah. Cubalah cari apa pun mubarirat untuk membenarkan kemungkaran. Awak buat benda sia-sia. Benda ni tetap merosakkan manusia. Araknya, judinya, zinanya. Dan segala kemungkaran yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maha suci Allah yang menurunkan syariat yang sempurna. Dan untung orang-orang yang mendukung syariat. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Bada al-Islam ghariba. Wa sayaudu ghariban kama bada.
Fatuba lil ghuraba. Islam mula dengan dagang asing dan kembali asing. Untunglah orang-orang yang dianggap asing kerana beramal dengan agama dia. Jadi kan kalau benar-benar kita beramal, maka dianggap asing sungguh. Bukan mungkin kita dimusuhi. Sebagian daripada syariat Allah itu kita dimusuhi bila kita buat. Kita dibenci mungkin. Kita dianggap sebagai terorisnya, pengganasnya. Dianggap macam tak nak kemajuan lah. Dianggap tidak sporting lah. Apa benda gelaran. Kita tak nak konsert, dia kata kita ni tak ikut zaman kemodenan. Kita tak nak perkara-perkara ni, dia kata kita ni tak nak maju. Kita ni tak nak negara kita maju. Ini semua pelabelan untuk menguji kesejatian iman kita kepada Allah. Kemudian kata Allah yang ketiga, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami telah hiasi langit dunia ini. Allah sebut langit dunia. Yang pertama Allah sebut 7 petala langit yang kita tak capai hakikat. Kemudian Allah sebut apa yang kita capai? Langit dunia. Sama'ad dunia. Yang kita tengok ni, atas dunia ini. Berarti ada langit di luar daripada dunia kita. Yang saya sebut tadi, kita hanya lihat selepas mati. Dan kami menghiasi langit dunia bimasabih dengan bintang-bintang. Allah namakan bintang ini dengan perkataan masabih. Masabih secara literally maksudnya lampu. Misbahun, jamak dia masabih. Ni kita sebut lampu, orang kata haza misbah. Ni lampu, misbah. Kalau jamak ni lampu-lampu banyak kita panggil masabih. Ini masabih, lampu-lampu. Mudhi'ah yang sedang menyala terang. Allah kata, Tuhan yang menjadikan di langit dunia itu masabih lampu-lampunya. Kita tengok apa lampunya? Bintang-bintang. Cuba tuan-tuan tengok bila menghala pandang kita ke langit. Kita melihat bintang-bintang itu bagaikan lampu-lampu tergantung. Yang indah. Yang indah, yang tak menyakitkan mata kita. Dia terang. Dia menjadikan malam itu cerah. Malam itu begitu indah. Kali itu Allah sebut perkataan, walaqad zayyana. Zayyana memberi maksud kami hiasi. Maknanya bilang bintang-bintang ini indah. Kemudian Allah menyebut di antara fungsi bintang. Di sebalik kita tengok indah dia ada fungsi dia juga. Wa ja'alnaha. Kami jadikan di antara bintang-bintang itu. Rujuman lisyayatin. Alat rejaman kepada syaitan-syaitan. Allah menghukum syaitan-syaitan di dunia dengan rejaman bintang-bintang. Bila mana mereka cuba mencuri berita-berita langit. Kalau mereka tak curi berita-berita langit, mungkin tak kena. Curi, mereka kena. Sedangkan sifat mereka dah ialah mencuri. Kerana sifat mereka untuk mewahyukan pada manusia sifat tanabuk. Apa itu tanabuk? Meramalkan. Akhirnya orang yang dekat dengan syaitan ni, dia suka meramal. Dia ramal macam-macam. Jadi tukang ujung. Dia jadi tukang tenung. Dia jadi kononnya membaca peristiwa akhir zaman. Tentu sebab itu Nabi SAW dah beritahu hadis-hadis akhir zaman untuk mengelakkan golongan tanabuk, golongan peramal, kencing dan tipu kita. Kalau kita baca hadis Nabi tentang peristiwa akhir zaman, terlalu banyak. Beribu hadis. Supaya kita tak kena tipu dengan ramalan-ramalan ahli bid'ah di akhir zaman. Sebab orang kita ni kan dia suka tengok masa depan. Kita suka tengok ke depan. Kita macam tertarik semua kalau orang cerita bab depan-depan ni. Orang tengok ni awak lahir bulan berapa, dia baca masa depan kita. Awak tak lalak kat mana, dia baca masa depan kita. Awak ni lahir tahun berapa, dia cuba baca masa depan kita. Tengok muka, dia cuba baca masa depan kita. Tengok tapak tangan, cuba baca. Ini golongan tanabuk, peramal. Maka Nabi SAW membawa hadis-hadis yang bukan hadis ramalan, tapi disebut hadis akhir zaman. Apa beza ramalan-ramalan ni? Dia asalnya bukan ilmu. Kadang-kadang kan dia mimpi. Mimpi tidak menjadi ilmu ramalan. Akhirnya dia pun mimpi perjalanan tak akhir. Habis. Dia pun ceritalah Malaysia nak kena bom lah, nak perang lah. Dah kena tangkap, mimpi tu dah hilang dah sekarang. Ramai pula percaya. Ini akan berlaku sekian. Mimpi perjalanan tak akhir. Buat satu ajaran khas. Kata orang-orang yang tak membaca hadis-hadis akhir zaman, akhir ditipu dengan mainan ni.
yang ni meramah, semua orang ni cenderung meramah. Okey, akan berlaku macam ni, akan berlaku. Mereka beri pula ayat-ayat nanti tahun 2024 akan ada peristiwa besar. Apa benda? Adalah ayat ni. Apa benda cerita kat sikit? Ada. Tengok. Bila? 23 bulan. Ya je dia orang ni. Peramah. Akan berlaku sekarang. Bila berlaku betul. Tengok kan aku dah kata. Tuan-tuan, mereka tidak memberi pun. Dia sebenar bila nak cerita tentang masa depan, ialah orang bercakap tentang solusi apa yang berlaku. Nabi SAW bila dia cerita tentang masa depan, Nabi cerita tentang solusi. Apa yang patut dia buat. Dia bukan duk cerita-cerita wak sedap kat halua telinga tu. Sekadar nak manis mulut atau sekadar menanam tebu di tepi bibir. Biar sedap orang dengar. Dengar sedap punya sedap tu kencing manis kita kena tipu. Dan Rasulullah SAW beritahu benda yang hakikat berlaku dan solusinya. Nabi cakap macam ni solusinya. Cakap macam ni solusinya. Kalau Dajjal keluar, ini solusi dia. Nabi bukan apungkan cerita raib, kemudian tak tahu apa. Kalau ni Dajjal tu keluar, apa patut kita baca? Macam mana kita nak lindungi dia? Kita nak lindung diri kita. Singkat kata Nabi SAW, kalau kamu keluar, kalau kamu mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka jangan kamu pergi kepadanya atau berusahalah kamu untuk lari daripadanya. Lari. Maka disebut dalam hadis, Nabi kata, tahan isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu daripada menuju pada Dajjal. Sebab Dajjal dia punya fitnah, bini-bini kita ni boleh pergi ke sana. Yang kata Dajjal, artis datang je, bini lari rumah lah. Pergi konsert. Perempuan ni cepat. Cepat pergi, pengaruh. Anak-anak kita, cepat pengaruh benda-benda macam tu. Maka disuruh kaum lelaki untuk menjaga mereka. Supaya tidak terjebak dengan fitnah Dajjal yang dahsyat. Kata Dajjal ni, dia bukan datang fitnah dalam keadaan menakutkan orang. Fitnah Dajjal ini mengembirakan orang yang mengutamakan syahwat. Dia jadi seronok. Kalau tuan-tuan dengar artis tu dah sedap suara dia. Dajjal suara lagi sedap. Dah berantu suara dia. Dari jauh ni dipanggil. Tiket 3,000 pun bayar. Itu biasa je. Dajjal ni tarikan dia lagi kuat daripada mana-mana artis atas dunia ni. Hanya orang yang ada iman saja terselamat. Maka Rasulullah SAW bila dia menyebut tentang peristiwa akhir zaman dengan solusi. Bukan Nabi meramal. Puak-puak ni saya kata kerja meramal. Menggunakan jin dan syaitan. Sebab itu jin dan syaitan yang membantu manusia meramal. Rujuk malis syaitan Allah jadikan bintang-bintang bagi merejam mereka. Kemudian kata Allah. Wa'atadna lahum. Dan kami sediakan bagi syaitan itu. Azab as-sa'id. Neraka azab yang membakar mereka. Pertama Allah mulakan hukuman Allah kepada syaitan. Kerana asas kepada kejahatan itu daripada syaitan. Dan manusia pertama melakukan kesalahan kerana syaitan. Adam AS, iblis yang menggodanya sehingga jatuh. Sehingga Adam AS berpesan pada seluruh zuriatnya. Jangan pernah kamu dengar kata syaitan. Jangan pernah. Bahkan Allah mengingatkan kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kita baca surah Yasin ayat 60. Bukankah aku telah mengambil perjanjian kepada kamu, wahai anak Adam seluruhnya, jangan ikut syaitan. Perkataan la ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan. Tak ada orang sembah syaitan macam tu. Maksudnya ialah ikut perintah syaitan mengatasi perintah Allah. Itu namanya sembah syaitan. Sembah syaitan ni bukanlah kita buat syaitan macam berhala lalu kita sembah macam tu. Bukan. Tapi kita ikut. Syaitan kata apa, itu yang kita ikut. Syaitan ilhamkan kita dengan ilham yang buruk, itu yang kita ikut. Itu namanya sembah syaitan. Ikut syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu yang nyata. Maka pertama Allah menyebut makhluk Allah yang disediakan neraka ini namanya syaitan. Supaya kita tahu semua kejahatan ini, syaitan dulu. Tuan-tuan dengki, syaitan dekat depan. Tuan-tuan bila bergaduh, syaitan dekat depan. Tuan-tuan bila ada perangai-perangai buruk kita, syaitan dekat depan. Kita ada sifat penakut, syaitan dekat depan. Takut fakir, takut benda-benda yang menghalang kita buat baik. Syaitan kat depan, kalau itu kita diajar. Hatta baca Quran pun. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Patutnya dah baca Quran, tak payah a'udzubillah lah. Dah Quran lah nama dia.
Tapi tak, Allah perintahkan. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila mana kau baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kata ulama, maksud berlindung kepada Allah daripada syaitan direjam waktu membaca Quran. Kerana pertama, syaitan akan jadikan kita tak nak baca Quran lebih panjang. Lepas tu tuan-tuan niat 2 like, akhirnya jadi selai. Setan ambil selai. Setan kata, ni petang sikit lah. Baca apa banyak-banyak. Kan pandai cepat. Kita pun asal niat 2 like, jadi selai. Niat setujuk sehari, akhir setengah juzuk sehari. Syaitan rampas setengah juzuk. Lepas tu sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Biar niat awal kita macam tu, berakhir macam tu. Dan kalau boleh bertambah. Niat nak baca 2 like, biar 2 like. Kalau boleh jadi 4 like. Kalau syaitan kata, berhenti. Panjang dah. Tambah lagi. Begitu cara kita lawan. Dia kata, dah panjang dah. Tu kan dia ada penanda berhenti. Berhenti situ. Kata syaitan. Anda juga syaitan, dia pun tahu tempat berhenti. Berhenti tempat tu. Kita pun berhenti. Tak, teruskan. Kita salahkan dia sikit. Walau sikit, cuba salahi. Kan Allah sebut dalam Quran. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Kita boleh swing sikit pun okey. Kita nak derma RM5. Sampai kat tabung dari RM2. Ni dia boleh buka balik tabung, buat balik. Buat balik. Jadikan tabung derma tempat tukar duit dia pula. Kuranglah sikit. Tuan-tuan lawan dia. Waktu kita nak derma RM5, contoh lah RM5. Syaitan kata RM3, tu letak RM10. Bila kita buat macam tu, dia tak mampu lagi mempengaruhi kita. Kita lawan sikit, dia cuba halang kita, bagi RM5, kita letak RM6. Sikit. Kita nak tolong dia, tolong. Syaitan kata jangan tolong lebih-lebih sangat. Tolong sampai ke tangga je. Jangan sampai dalam rumah angkat barang ni, contoh. Terus angkat sampai kat dalam rumah susung sekali. Bagi contoh, itu cara lawan. Jangan ikut jejak langkah dia. Jadi kita, setengah kita nak buat baik. Dengan niat bila kita nak buat baik, kita pun nak sempurna. Tapi syaitan dia, kalau dia tak mampu menghalang kita buat baik, dia jadikan benda tu tak sempurna. Dia elok dah kita pimpin orang buta lintas jalan. Dia suruh kita tinggal dekat longkang. Jatuh longkang kawan tu. Dah lintas jalan dah okey dah tu. Tapi kalau kita melakukan dengan kebaikan sebenar, kita akan sempurnakan. Dah lintas jalan, agak-agak pakcik buta nak ke mana ni? Takkanlah tuan-tuan, okey, saya dah selesai tolong orang buta ni lintas jalan. Masalah depan tu longkang besar. Dia selamat jalan tu, dia ada masalah longkang besar. Bila seorang itu Allah pelihara daripada gangguan syaitan, sebaik saja dia buat baik, dia sempurnakan. Terus sempurnakan benda tu. Dia tak akan buat baik sekali, stop. Dia sempurnakan. Tapi syaitan akan jadikan kebaikan tu tak sempurna. Kan itu setiap kali tuan-tuan niat nak buat baik. Tengok macam mana. Niat nak bangun qiyamul lail pukul 3 malam. Cuba niat sekarang. Kita pun terkejut. Betul-betul terkejut 2.45. Jam kita 2.50 time sebelum ini. Dia boleh ubah balik 3.50. Sejam lah tidur lagi. Macam tak cukup rasa tidur ni. Boleh ubah. Mudah je. Saya katakan 4.50 pun qiyamul lail lagi nama dia. Kan ustaz kata sebelum subuh. Dia terus ingat pula nota ustaz tu. Kita ya tak ya juga. Terus kunci, terus bangun 6.30 bangun. Habis. Jaya orang pertama. Esok cerita sama. Cerita sama. Maka kerana itu Allah Ta'ala menyebut. Ini punca kejahatan pertama manusia, syaitan. Kemudian kata Allah Ta'ala bila sebut tentang syaitan dan menyebut tentang fungsi bintang. Macam saya katakan dahulu, Allah Ta'ala tidak menjadikan bintang melainkan dengan 3 tujuan. Yang pertama, sebagai dalam Quran yang disebut, sebagai hiasan langit. Yang kedua, sebagai rejaman syaitan. Yang ketiga, sebagai alamat kepada orang musafir di lautan ataupun di daratan. Menjadikan bintang-bintang ini sebagai alamat-alamat kepada para musafir yang berjalan atas muka bumi. Yang di laut akan tengok bintang, mana menuju ke daratan paling dekat. Yang di darat, di padang pasir juga melihat bintang, mana menuju ke tempat yang nak dituju. Maka ni antara 3 fungsi bintang yang Allah sebut dalam Quran. 3 ni sebut. Dalam ayat kita baca disebut 2 fungsi. Pertama, fungsinya menghiasi langit. Yang kedua, rejam syaitan. Ayat yang lain, surah yang lain disebut wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka jadikan panduan. Ini panduan musafir di daratan dan di lautan. Maksud di daratan ialah di padang-padang pasir. Kalau padang pasir itu umpama lautan. Kalau kita masuk dah tak tahu tepinya kat mana. Dah tak tahu mana tempat laluan, tak tahu. Kalau kita tak ada navigasi memang sesat di padang pasir. Sebagaimana sesat di lautan. Maka bagaimana asasnya Allah jadikan bintang-bintang
untuk menyelamatkan pada musafir daripada kebingungan perjalanan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.